TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pembuatan perabot tingkatan 4. Dan sekarang kita akan fokus kepada soalan bahagian B, Kak Cikgu? Ya, bahagian B. Silakan, Cikgu. Okey. Ini soalan contoh bahagian B. Ya. Ya, kalau format SPM dia ada dua bahagian lah, bahagian A dan bahagian B. Bahagian B ni lebih kepada soalan esei, soalan akibat lah. Okey. Ya? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Siapa nak suruh kita suruh jawab ni? Okey, Syami. Okey, Syami. Okey. Okey. Soalan satu. Okey, Raja menunjukkan sebuah kotak seberguna. Ya. Kotak ni dah kamu buatlah masa di tingkatan 4. Ya, berdasarkan Raja, okey, cadangkan dua mesin yang boleh digunakan untuk menghasil bahagian X tu saja. Nampak kan dia berbahagian X tu, maknanya bahagian X tu ada bentuk lengkung. Okey. Okey, dua mesin yang boleh digunakan untuk hasilkan bahagian X, Syami. Mesin penting sekali. Mesin gergaji jig dan mesin gerudi. Mesin gergaji jig dan mesin gerudi. Okey. Betul. Ya, mula kita akan guna mesin gerudi dulu ya, untuk tebukkan dia punya lubang, lepas tu baru kita potong menggunakan mesin gergaji jig. Cikgu, ya. saya ada soalan, Cikgu. Ya, ya. Yang ni kalau kita salah baca ataupun kita tak baca soalan dengan betul, kalau kita guna tuliskan alatan tangan dan bukan mesin, akan tolak markah, Cikgu? Ya. Walaupun fungsi dia masih untuk memotong. Ya, sebab dia dah tekankan di situ mesin. Okay. Sebab tu murid kena baca soalan berulang kali. Kadang-kadang mereka ni fokus kepada nak hasilkan bentuk tu. Ya, nak hasilkan bentuk tu tapi tak baca yang mesin tu. Dia kata alatan tangan terus. Kan alatan tangan sebab fungsi alatan tangan alatan tangan pun ada juga fungsi yang sama kan ataupun mesin. Tapi kalau dia guna mesin pegun boleh sebab dia tak nyatakan sama ada mesin mudah alih ataupun mesin pegun. Dia nyatakan cuma mesin. Sama ada pelajar boleh menjawab sama ada mesin mudah alih ataupun mesin pegun. Kalau mesin gergaji jig ni mesin mudah alih. Kalau mesin pegun dia adalah mesin gergaji pita. Tadi kan? Kalau mesin gerudi boleh pakai yang mesin gerudi mudah alih. Mesin gerudi meja, mesin gerudi lantai. Asalkan dia mesin diterima. Tetapi kalau dia alatan tangan tak boleh diterima. Bagus soalan Syun. Bagus. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey. Ini soalan A. Ya. Okey, dia ada soalan B. Soalan B ni 3 markah. Okey. Murid-murid kena tengok ya. Pastikan bila nak menjawab soalan perlu tengok markah dia juga. Ya, perlu tengok markah. Okey. Okey, berapa? Okey. Ini cadangkan 3 bahan ya, tetapi ruang jawapan tu ada 2. So mungkin dia bagi mungkin dia nak bagi extra dia punya pelajar dia boleh pelbagaikan jawapan tu ya. 3 bahan tu banyak asalkan yang boleh digunakan untuk buat buat kotak seberguna tu diterima. Okey. Syami, bagi Syami cadangkan bahan apa yang boleh digunakan untuk buat kotak seberguna tu. Yang kamu gunakan tu berbahan apa? Kayu padu macam kayu lapis. Kayu padu, ya, kayu padu ataupun kayu getah lah. Kayu getah tu di bawah kayu padu. Ya, papan lapis boleh pakai, MDF boleh pakai, papan serpai boleh pakai. Ya. Okey, lepas tu cadangkan langkah kerja penyelenggaraan bagi salah satu mesin yang dicadangkan di A. Maksudnya kamu bagi jawapan di A tadi mesin gergaji jig ataupun dan mesin gerudi. So mana-mana mesin tu kerja penyelenggaraan diterima. Okey? Okey, kamu nak Syami. Cuba jawab Syami. Kamu cadangkan langkah kerja penyelenggaraan untuk mesin gergaji jig ya. Okey. Okey, pertama apa? Periksa kabel supaya dalam keadaan baik. Okey, periksa kabel supaya berada dalam keadaan baik. Supaya tak koyak ya, dia punya kabel tu bahaya ya. Okey, Allah. Yang kedua, periksa badan mesin dalam keadaan baik dan tidak pecah sebab badan mesin tu kalau kadang-kadang dia dah mereput kan, dia boleh pecah. Dah retak, kan? Itu tak boleh dia retak.
Tak boleh juga. Okey, yang ketiga Syami? Pastikan pemegang tidak berminyak. Okey. Pastikan pemegang tidak berminyak tadi kan? Kalau berminyak boleh terlepas ya. Okey, lepas tu Syami? Yang keempat, ingat okey. Tukar mata yang baru sekiranya tumpul atau rosak. Okey, mata gergaji jig ni memang selalu cepat tumpul. Ya. Dan kena tukar mata baru sekiranya tumpul dan rosak. Tak boleh paksa. Nanti murid-murid dia selalu kalau dah tumpul dia paksa juga tolak mata gergaji jig tu. Boleh patahlah mata tu. Ya, boleh patah. Okey. Yang terakhir Syami? Simpan mesin di tempat yang dihaskan. Okey, simpan mesin di tempat yang dihaskan. Okey. Itu dapatlah 5 markah tu. Ini memang biasa murid-murid buat dalam bengkel. Okey? Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua Mukris. Okey, Raja 3 menunjukkan proses pembinaan perabot. Kalau kamu tengok tu proses apa tu? Proses apa Mukris? Proses mengukur dan menanda. Proses mengukur dan menanda, ya. Okey, cadangkan 2 alatan tangan yang digunakan dalam proses tersebut. 2 alatan tangan yang terlibat untuk proses mengukur dan menanda. Tolok penanda dan sesiku L. Tolok penanda dan sesiku L. Okey. Selain daripada tolok penanda sesiku L, murid-murid boleh bagi jawapan pensel pun boleh, kan? Pembaris keluli pun boleh. Apa saja yang di bawah kategori mengukur dan menanda. Okey. B. Okey, B. Mukris, masih lagi Mukris. Okey, cadangkan amalan kerja yang betul dan selamat mengikut Standard Operating Procedure ataupun SOP bagi alatan tangan tersebut. Alatan tangan tersebut. Maknanya kesemua alatan tangan dia mesti dia punya langkah amalan kerja dia sama aja. Okey. Yang pertama apa dia Mukris? Pastikan alatan dalam keadaan baik. Okey, pastikan alatan dalam keadaan baik. Okey. Lagi Mukris? Pastikan alatan bersesuai dengan kerja mengukur dan menanda. Pastikan alatan bersesuaian dengan kerja mengukur dan menanda. Okey, yang ketiga? Pastikan alatan mengukur dan menanda dari sebarang kekotoran. Okey. Bersihkan alatan mengukur dan menanda daripada sebarang kekotoran. Dan yang terakhir, Mukris? Simpan alatan di tempat yang dihaskan dengan teratur dan kemas. Okey, simpan alatan di tempat yang dihaskan dengan teratur dan kemas. Agak bagus Mukris ni sebab masa perbincangan kita tadi dia ambil nota. Kan dia ambil nota, so dia boleh jawab dengan tepat dan betul lah. Terbaik. Okey, C pula. Mukris, C. Nyatakan kategori alatan tangan. Okey, kategori alatan tangan yang pertama mestilah alatan mengukur dan mengukur dan menanda. Yang kedua? Alat mengapit dan mengapit. Betul lah tu. Alat mengapit dan menyangga. Okey, yang ketiga Mukris? Alat memotong dan menajam. Alat memotong dan menajam. Okey, yang keempat Mukris? Alat menukul dan memutar. Alat menukul dan memutar. Okey. 4 markah Mukris. Bagus. Okey. Soalan yang ketiga Anis. Okey Anis, soalan yang ketiga. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah mesin pegun. Ya. Berdasarkan Raja, nyatakan nama mesin pegun tersebut. Mesin gergaji pita. Mesin gergaji pita. Okey, mesin gergaji pita. 1 markah. Okey. Okey, cadangkan jenis potongan kayu yang sesuai menggunakan mesin pegun ini. Potongan lurus, potongan lengkung dan potongan bersegi. Potongan lurus, potongan lengkung dan potongan bersegi. Potongan lurus, potongan melengkung, kelengkung, potongan bersegi. Selain pada potongan ni tak bolehlah menggunakan mesin ni lah ya. Ya. Okey. Bahagian C, soalan C. Cadangkan amalan kerja yang betul dan selamat ya mengikut SOP bagi mesin pegun tersebut. Tadi mesin mudah alih. Tadi mesin mudah alih ya. Sekarang ni mesin pegun.
Okey, apa dia punya SOP, Anis? Yang pertama, Memeriksa dan memastikan mesin dalam keadaan baik dan selamat digunakan. okey, memeriksa dan memastikan mesin dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Memakai peralatan keselamatan sebelum memulakan kerja. Okey. Memakai peralatan keselamatan sebelum memulakan kerja. Okey, lagi? Menghidupkan mesin. Okey, baru hidupkan mesin. Okey, betul. Menggunakan mesin mengikut langkah kerja yang betul. Okey, menggunakan mesin mengikut langkah kerja yang betul. Setiap mesin ada dia punya langkah-langkah kerja dia lah. Ya. Okey, yang seterusnya. Sebab markah kat situ. Okey, markah kat situ 6 markah. Ulang balik. Mematikan switch mesin setelah selesai digunakan. Okey, mematikan switch mesin setelah selesai digunakan. Membersihkan habuk yang melekat pada mesin. Okey, membersihkan habuk yang melekat pada mesin. Dapat 6 markah. Ya, ini memang kena ingat betul-betul lah. Ya. Ya. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan keempat, Syami. Okey, Syami. Raja menunjukkan sebuah kerusi, Syami. Ya, kerusi ini pun kamu dah buat semasa di tingkatan 4. Ya, Syami. Ingat lagi ya. Okey, berdasarkan Raja, cadangkan 2 bahan yang boleh digunakan untuk membina kerusi tersebut. Bahan apa yang sesuai digunakan nak buat kerusi ni? Kayu padu dan papan lapis. Okey, kayu padu, papan lapis. Lagi? Ada lagi tak? NDF, MDF. Lagi? Dia kata bahan. Okey. paku, Paku, skru dan gam. skru dan Gam. gam. Okey. Sebab dia kata bahan. Bahan ni kita tak semestinya kayu saja. Tak semestinya papan lapis saja. Okey. Apa saja bahan yang digunakan untuk benda ataupun untuk buat perabot ni, semua kita kirakan bahan. Okey. Tak ada paku, mana nak cantum. Ya, betul. Tak ada skru, macam mana nak cantum. Okey. Paku, skru dan gam juga termasuk daripada bahan. Maksudnya mana-mana dua jawapan ni membawa kepada 2 markah. Okey, soalan B, Syami. Nyatakan kategori bahan, Syami, kategori bahan dalam pembuatan perabot. Bahan. Kayu padu, Kayu padu, bahan berasaskan kayu, bahan berasaskan kayu, bahan bukan berasaskan kayu. bahan bukan berasaskan kayu. Maksudnya sini, apa saja bahan yang boleh dijadikan bahan untuk bina perabot, itu kita panggil bahan bahan pembuatan perabot lah. Ya. Okey. Senaraikan alatan tangan atau mesin yang digunakan untuk membina kerusi tersebut. Atau, murid boleh bagi jawapan sama ada alatan tangan atau mesin. Boleh diterima mana-mana alatan tangan dan mesin ni. Ya. Okey, apa dia, Syami? Kita guna apa? Mesin gergaji lengan. Mesin gergaji lengan. Mestilah itu memang mesin yang wajib kita gunakan untuk memotong kayu nak dapatkan saiz yang betul. Lagi, Syami? Mesin gergaji piring. Mesin gergaji piring pun mesin yang paling penting jugalah. Ya, mesin yang penting jugalah. Mesin gergaji piring, sebab gergaji piring ni adalah untuk membelah kayu. Kalau gergaji lengan tadi memotong kayu. Membelah dengan memotong lain ya. Membelah dia mengikut ira kayu. Kalau memotong dia melawan ira kayu. Okey. Lain fungsi dia. Okey, mesin gerudi meja. Okey, lagi? Lagi apa? Saya bagi jawapan bonus tu. Okey, lagi apa? Selain pada mesin gerudi meja. Mesin gerudi meja. Mesin gerudi meja dah. Mesin skru mudah alih tadi kamu cakap kan? Mesin skru mudah alih. Mesin skru mudah alih. Kalau tak ada pemutar skru mudah alih ni, selalunya kalau alatan tangan, pelajar-pelajar ni guna ni, pemutar skru mata Philip tu ataupun pemutar skru mata rata lah. Ya. Okey. Seterusnya.
Okey, seterusnya. Anis lah. Anis ya. Anis. Okey, Anis. Okey, Raja menunjukkan proses penyelenggaraan mata pahat atau mata ketam. Okey. Okey, nyatakan Raja. Berdasarkan Raja, nyatakan proses penyelenggaraan tersebut. Apa proses dia? Ada 2 proses kat situ. Tengok ada 2 markah kan? Ada 2 proses. Apa proses dia? Proses mencanai dan proses mengasah. Proses mencanai dan proses mengasah. Mengasah. Okey. Ya, okey. B, berdasarkan jawapan di A, nyatakan tujuan proses penyelenggaraan itu. Apakah tujuan dia? Meratakan mata pahat. Okey, lagi? Mengasah mata pahat yang tumpul. Okey, betul tak? Okey, meratakan mata pahat. Ya, mata pahat kita kena canai lah. Mengasah mata pahat yang tumpul tadi kita pakai proses mengasah. Okey, yang terakhir Anis, huraikan langkah kerja mencanai bagi menajamkan mata pahat. Menghidupkan mesin pencanai. Okey, menghidupkan mesin pencanai. Okey, hidupkan dulu. Lepas tu? Mencanai mata pahat dan meratakan mata pahat pada sudut 25 Okey. hingga 30 Sebab kata canai tadi. Okey. Okey, masa kalau canai mesti canai pada sudut yang betul lah. Kalau canai 25 hingga 30. Kalau mengasah 30 hingga 35 darjah dia punya sudut dia. Okey, lagi? Membuang perigis pada mata pahat dan membersihkan mata pahat. Okey, buang gerigis. Ya, membuang gerigis pada mata pahat yang tajam-tajam tu, ya, dan membersihkan pahat. Dan yang terakhir Anis, mematikan mesin pencanai. Okey, mematikan mesin pencanai. Okey, betul. Dapatlah 4 markah di situ. Ya, dan itulah merupakan soalan terakhir kita untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tak cikgu kongsikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu? Okey. Dalam modul 2, ya, bahan alatan dan mesin ni, murid-murid perlu fokus kepada pecahan topik-topik yang kecil tadilah. Ya, penyelenggaraan atau kategori bahan, kategori alatan, penggunaan alatan secara selamat ataupun SOP penggunaan alatan tu dan penyelenggaraan. Okey, bila murid-murid dapat menguasai fokus tajuk-tajuk kecil ini, insya-Allah ya boleh menguasai keseluruhan modul 2 ini, ya. Satu lagi untuk tips, ya, untuk tips menjawab soalan. Ya. Perkara yang paling penting bagi murid-murid MPV pembuatan perabot ni adalah membaca keseluruhan soalan. Ya, macam kena fokus apa kehendak soalan. Ya, soalan nak alatan tangan ke? Contohlah, soalan tu nak alatan tangan saja ke? Ataupun soalan tu nak mesin sahaja ke? Mesin tu kena tahu pula, mesin mudah alih saja ke? Ataupun mesin pegut? Ataupun kesemua mesin boleh digunakan. Ya, tengok fokus kepada kehendak soalan. Kebanyakan kelemahan murid-murid ini untuk memahami soalan tu. Tapi insya-Allah, ya, banyak masa lagi untuk membuat persediaan untuk SPM 2022, dan saya berharap semua murid-murid MPV pembuatan perabot dapat menjawab SPM 2022 dengan keputusan yang sangat cemerlang. Ya, kita dah mencapai kecemerlangan lah dalam SPM 2021, dan saya harap cemerlang juga di SPM 2022, insya-Allah. Okey, terima kasih Cikgu Zahratul atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada Cikgu Kathy, jurubahasa isyarat kita pada hari ini, dan juga kepada anda yang menonton hari ini. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.